Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihtada bihadiyih wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Tamu mas keluarga kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Baik, adapun pada malam ini insya-Allah kita menyambung kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram yang dikarang oleh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, iaitu kita berpindah ke muka surat 320, iaitu hadis yang ke-70. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ghassala mayyitan falyaktasil wa man hamalahu falyatawadda. Akhrajahu Ahmad wa Nasa'i wa Tirmizi wa hassanahu wa qala Ahmad la yasihu fi hadzal bab syai'un. Maksudnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memandikan mayit maka hendaklah ia mandi, dan siapa yang membawanya maka hendaklah dia berwuduk. Hadis riwayat Imam Ahmad, Nasa'i dan Tirmizi, dan An-Tirmizi menilai hadis ini adalah hasan. Ahmad mengatakan tidak ada satu pun hadis yang sahih mengenai hal ini. Baik. Masuk hadis ialah kaum muslimin dan muslimat kalian, Rasulullah kata barang siapa yang memandikan mayat maka hendaklah dia mandi. Maksudnya orang memandikan mayat hendaklah dia mandi. Apa dia? Tadi mandikan lepas mayat ke sebelum mayat mandi kan? Barang siapa memandikan mayat, sudah tentulah lepas dia mandi dulu ke atau lepas? Barang siapa memandikan mayat hendaklah ia mandi. Kalau sekiranya kau tak mandi mayat, orang tak panggil tak mandikan mayat. Barang siapa memandikan mayat hendaklah ia mandi. Memang betul. Tadi puas, ini tak puas pula. Alhamdulillah. Barang siapa memandikan mayat hendaklah dia mandi. Bermaksud sudah tentulah dia mandikan mayat dulu, hendaklah ia mandi. Dan barang siapa yang memikul mayat, yakni bawa mayat, hendaklah dia berwuduk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasa'i dan Imam Tirmizi. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Tetapi Imam Ahmad kata hadis ini tidak ada yang sahih dalam bab ini. Baik. Okey. Tetapi di kalangan ulama-ulama, di kalangan fuqaha mengatakan hukumnya adalah sunat. Adalah sunat. Dalam bab mandi sunat, iaitu memandi orang yang mandikan mayat nak dia mandi. Tapi apakah daya hadis ini menjadi pertikaian di kalangan ahli ulama. Okey. Cuba kita lihat peringkat hadis. Peringkat hadis ini iaitu maksud dia ialah iaitu tahap hadis ini. Mayoritas ulama mengunggulkan hadis ini sebagai hadisul mauquf. Hadis ini hasan kerana banyak pendukungnya. Baik. Ada mengatakan kaum muslimin dan muslimat kalau hadis ni ialah mauquf. Mauquf ni apa dia? Hadis mauquf ni ialah kaum muslimin terhenti kepada para sahabat saja. Para sahabat saja. Jadi orang kata itu hadis, sedangkan itu bukan hadis. Sebab hadis ni sebagaimana kita dah belajar dah, perkara yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada perkataan, perbuatan, pengakuan Nabi, orang panggil hadis. Tetapi apabila disebut daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedangkan bukan Nabi kata,
Itu cuma Abu Hurairah. Orang ingatkan itu hadis. Hadis Nabi. Tidak. Itu hadis. Ya, tapi hadisun mauquf. Itu hadis yang terhenti para sahabat saja. Ini bukan kata Nabi, tetapi itu adalah apa dia? Kata-kata Abu Hurairah. Tapi orang menganggap itu hadis. Memang itu. Tapi walau bagaimanapun, kaum muslimin dan muslimat kalian, mereka mengadakan walaupun mauquf, tapi dia naik kepada martabat hadis juga, marfu'. Tapi hadis itu hasan. Tapi asalnya tidak, dia cuma pendapat Abu Hurairah. Dalam kitab Nailul Autar, Al-Imam Syaukani mengatakan, Al-Bahiki berkata, pendapat yang benar adalah hadis ini mauquf. Imam Syaukani sendiri mengatakan daripada Al-Imam Al-Bahaki bahawa hadis ini mauquf. Mauquf ni terhenti pada kata para sahabat saja, iaitu nama sahabat itu Abu Hurairah. Macam ni lah juga kaum muslimin dan muslimat kalian, iaitu barang siapa yang ada qada Ramadan, lepas tu dia bertemu dengan Ramadan yang lain pula, maka atas dia kena ganti qada dan kena bayar fidyah, kerana dia bertemu dengan Ramadan. Tapi kalau misalnya ni dia qada Ramadan dia sampai 2 tahun, qada tetap qada, maka 2 tahun tu kena dua fidyah lah. Kalau 3 tahun tetap qada, kena 3 fidyah. Maka itu bukan hadis, itu adalah pendapat Abu Hurairah sahaja. Yang sahihnya qada sahaja. Faham itu? Baik. Al-Imam Al-Bukhari berkata yang tepat hadis itu adalah mauquf. Hadis itu bukan sampai pada Nabi, itu ada terhenti para sahabat saja. Ibnu Abi Hatim berkata, para perawinya siqat tidak menilai hadis ini sampai pada Nabi SAW. Ia hanya mauquf sampai pada sahabat. Tapi sampai pada sahabat tu, itu memang sahih. Demam tu. Tapi nak sabit ke Nabi? Tidak. Demam ya? Baik. Cumalah kaum muslimin dan muslimat kalian, pendapat para sahabat ni boleh tak menjadi hujah pada hukum syarak? Itu dia. Pendapat sahabat ni boleh jadi hujah hukum syarak kaum muslimin dan muslimat kalian. Ini menjadi khilaf di kalangan alim ulama. Boleh faham tu? Tetapi kalau sekiranya ialah kaum muslimin sepakat para sahabat, itu jadi hujah. Kalau sepakat para sahabat, walaupun tidak ada hadisnya, tapi sepakat para sahabat, ia dipanggilkan ijma' ulama', maka itu menjadi hujah kepada hukum syarak. Tapi kalau sekiranya para sahabat tidak sepakat, cuma seorang kata begini, orang kata itu, tidak beri hujah. Faham tu? Cuma nak mengambil satu jalan saja kaum muslimin, iaitu jalan pendapat-pendapat lebih afdal saja. Baik. Semua ulama lah, semua pada sahabat. Bila semua para sahabat kaum muslimin dan muslimat kalian, tak ada bantah di antara satu sama lain, pendapat itu beri hujah. Itu dia. Okey ya. Ar-Rafi'i mengatakan dalam masalah ini para ulama tidak menilai adanya satu pun hadis yang marfu'. Dia kata ini bukan hadis lah, kata Imam Ar-Rafi'i. Imam Ahmad mengatakan dalam masalah ini tidak ada satu pun hadis yang sahih nak menceritakan bahawa orang yang memandikan mayat kena mandi, dan orang yang memikul mayat nak dia wuduk. Tak ada satu pun hadis tu sahih. Maksud nak menyabitkan itu Nabi kata tidak. Tapi itu cuma pendapat para sahabat. Baik. Az-Zahabi mengatakan dalam masalah ini aku tidak menemukan satu pun hadis yang sahih. Dalam masalah memandikan orang memandikan mayat kena mandi, tak ada, aku tak temu. Az-Zahabi ni memang terkenal lah, seorang muhakkik hadis. Baik. Ibnu Al-Madini mengatakan dalam masalah ini tidak ada satu pun yang sahih. At-Tirmizi, Ibnu Hibban dan Az-Zahabi menilai hadis ini hasan. Hadis ini hasan. Tetap mereka mengatakan ini hadis ini hasan. Bila hadis tu hasan, hadis itu sampai pada Nabi lah, marfu' lah. Muslim. Sementara Ibnu Qattan
Ibnu Hazm, Ibn Daqiqul Aid dan Albani menilai hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Ibn Daqiqul Aid mengatakan para rawi hadis ini adalah para perawi riwayat Imam Muslim. Jadi khilaf lah. Tapi Syekh Albani, ulama zaman sekarang, dan begitu Daqiqul Aid mengatakan hadis ini sahih martabah hasan, walaupun terdapat khilaf ulama. Tapi kebanyakan jumhur ulama, walaupun pertikaian masalah hadis ini kaum muslimin dan muslimat kalian, tapi hadis ini mauquf pendapat para sahabat, walaupun mauquf tidak dhaif. Dia faham itu? Boleh faham maksud saya? Sebabnya dia begini. Bila sebut hadis ni kaum muslimin dan muslimat kalian, dia tak dapat tidak, dia nilai atas rawi. Kalau rawi itu ada kelemahan, dia panggil dhaif. Begitu juga kalau pendapat Abu Hurairah, bila sanad tu sampai pada Abu Hurairah, kalau sanad dia tak sahih situ. Tapi adalah hadis ini mauquf, nampak gura, tapi sanad dia adalah sahih, siqat. Maka itu dikatakan hadis ini adalah sahih pun. Boleh faham itu? Itu sampai martabat kata Nabi lah muslim muslimat kelan. Tapi as-sahihnya kaum muslimin dan muslimat, bukan kita nak bercanggah dengan siapa-siapa, tapi yang asal usulnya ialah kata Imam Zahabi, bagi pendapat aku cuma adalah mauqufun. Baik. Okey ya? Okey. Itu maksud dia. Tapi walau bagaimanapun kita ambil sendiri. Kita ambil sebagai kaum muslim, walaupun hadis ni pertikaian, dia adalah sahih. Sahihnya atau mauquf. Ada juga orang kata sampai para sahabat, tapi sanad sampai para sahabat tu banyak yang rawi-rawi dia yang lemah. Betul tak betul? Okey. Tapi dia sanad kata mauquf ni dia adalah sahih. Baik. Okey ya? Contohnya kamu, sanad kata malam Isnin adalah di rumah Haji Syekh. Sanad dia sahih. Betul tak betul? Tetapi kitabnya adalah Bulughul Maram. Dia bawa kitab akidah. Itu yang jadi masalah tadi. Baik. Baik. Nampak bawa kitab tu. Ada bedah lalu tu. Boleh faham itu? Tapi sahih dah. Ni mana Isni kan? Dia masuk ada kelasnya. Tapi silap bawa kitab. Berupanya kitab Bulughul Maram. Dia kitab tak akidah. Boleh faham tu? Baik. Baik. Habis. Tapi atas dasar pengalaman, kita kena ambil kira juga. Kalau orang ni kaum muslimin, dia tidak, walaupun dia mauqufun atau ulama kata sahih itu hadis, tapi dia ada simbolik. Kalau tak percaya tanya orang AJK hariak kematian. Tang melewa. Nak mensahihkan lagi. Nanti dulu. Cepat sangat tu. Orang bila dia memandikan mayat, dia tak mandi. Ingat tak istilah bahasa Melayu kita dia panggil badi mayat. Orang kata benda dia khurafat. Orang khurafat tu orang tak biasa mandi ya. Dia kata khurafat dulu. Badi mayat ni wujud. Tu sebab kalau orang memandikan mayat, dia tak mandi, badan dia habis lemah. Badan dia lemah, dia nak demam. Orang tua katalah badi mayat. Tapi simbolik daripada walaupun hadis ni mauquf, suruh mandi tu ada makna lah. Ada makna lah tu. Kaum muslimin dan muslimat kelan. Jadi dia. Tapi orang tua kita kata badi mayat. Memang sahih lah. Itu bukan khurafat. Kalau orang biasa mandi memang. Kalau dia mandi mayat, naknya kalau mayat itu di riba, di atas peha dia. Ya Allah, nak bangun tak boleh. Tapi ubat cara dia mudah. Ubat dia. Selain daripada mandi, kaum muslimin dan muslimat kan mandi, ubat dia ialah yang kena pada saya dah. Tahu tak, abu dapur. Ada bakar kayu ke ambil dapur tu? Dia boleh bangun, dia boleh betulkan sendiri. Itu hikmah dia lah. Itu tak adalah hadis, itu pengalaman. Pengalaman. Tak apa, sebab dalam perubatan dia tidak berhajat kepada hadis. Faham tu? Dia benda syariat ni kita berhajat kepada itu sebabnya kaedah fiqh ni masih dah. Asal satu perkara hukum dia mubah. Asal satu perkara hukumnya adalah harus. Kecuali ada dalil mengatakan haram, baru haram. Jadi adakah
abu dapur itu haram atau tidak? Tidak kan? Itu boleh. Itu sebabnya dalam masalah perubatan ni Rasulullah sendiri berkata, kalau orang tanya apa ubat Rasulullah, Rasulullah kata, kamu pergi tanyalah Haris bin Kaladah. Haris bin Kaladah. Tanya Haris. Dia. Kenapa Nabi tak sebut sendiri? Kenapa? Tu susah tanya dia tahu belaka. Memang itu. Jadi permasalahan itu ialah tanya Haris bin Kaladah. Kenapa Nabi tak kata? Masa itu sebab perubatan ni boleh, kecuali kalau ada perubatan yang dilarang baru kata haramun. Baik. Habis ya? Hal-hal penting dari hadis. Apa yang boleh diambil daripada hadis? Secara zahir, hadis ini menunjukkan bahawa diwajibkan mandi bagi orang yang memandikan mayat, baik memandikan seluruhnya ataupun sebahagian tubuhnya. Ini pendapat ahli zahir. Bukan. Kata ahli zahir ialah memandangkan hadis ini bagi mereka adalah sahih, iaitu bagi orang yang memandikan mayat wajib dia mandi, sama ada separuh badan ke atau seluruh badan. Tak payah niat lah saja aku mandi wajib, tak payah, itu benda lain dah. Betul-betul bermaksud perbuatan memandi, dia mandi itu adalah wajib. Tak payah niat benda macam tu. Jadi baik, dia mandi itu adalah wajib. Baik. Tapi pendapat jumhur ulama mengatakan sunat. Dia sunat. Yang kedua, secara umum hadis ini menyerasilkan seluruh mayat, baik muda maupun tua, laki-laki maupun wanita, muslim ataupun kafir, baik memandi dengan menggunakan penghalang ataupun tanpa penghalang. Asalkan mandi ke mayat, kamu seluruhnya kena mandi. Asal berayat tu mayat orang tua ke, mayat budak ke, mayat orang kafir ke, mayat kafir boleh mandi lah. Boleh mandi mayat orang kafir? Bukan masalahnya. Orang kafir ni kaum muslimin dan dia tak wajib mandi. Betul tak betul? Wajib tanam budak. Nanti dia. Tak wajib tanam. Bahkan al-Imam Syafi'i kata, bukan sekadar orang kafir, orang murtad ni mandi budak wajib, kapan budak wajib, tanam budak wajib. Campak zon negara lah. Campak zon negara. Biar begitu. Tapi kerana kita nak ada peradaban manusia, ada. Bolehlah buat. Tapi kalau hukum tak mandi, tak wajib. Tanam pun tak wajib. Boleh bang. Nak beri anjing makan pun tak apa. Orang murtad ni nak beri anjing makan mayat pun tak apa. Faham tu? Tapi bagaimana orang kafir? Ya, orang kafir ni kaum muslimin boleh kita memandikan mayat untuk dia. Boleh. Ingat kalau ikut pendapat al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kalau kafir itu kafir zimmi, mandi kalau dia, kapan kalau dia, tidak mengapa. Boleh faham tu? Cuma masyarakat kita dia kaum muslimin tak nak buat macam tu. Sebab apa? Sebab perbezaan yang terlalu ketara. Baik. Keadaan mandi sama ke lebih kurang? Supaya lah. Supaya. Tak ada masalah. Baik. Ketiga, para ahli fiqh mengatakan orang yang memandikan adalah orang yang menyentuh langsung si mayat, meskipun hanya satu kali. Orang yang bertugas menuangkan air ataupun orang mentayamumkan tidak termasuk orang memandikan mayat. Contohnya orang sentuh mayat ialah, tapi kalau dia ni tugas dia cuma siram air je, itu tak perlu mandi. Atau tugas dia ni untuk mengudukkan mayat ataupun mentayamumkan mayat, itu tak wajib itu tidak sunat, tak payah mandi ya. Itu tak perlu mandi. Baik. Yang keempat, hadis di atas ditentang oleh hadis riwayat Imam Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, laisa alaikum fi ghusli mayyitikum idza ghasaltumuhu inna mayyitakum yamutu tahiran wa laisa binajasin
Fasbukum an taktasilu aydiyakum. Baik. Tidak wajib atas kalian mandi dalam memandikan mayat saat kalian memandikannya. Sungguhnya mayat kalian mati dalam keadaan suci, tidak najis. Kalian cukup bercuci dengan tangan-tangan kalian. Itu sebabnya nak kata wajib tak boleh. Kita ditanggungkan hadis itu adalah sunat. Tapi saya katakan, ahli zahir mengatakan wajib dalam masalah itu. Tapi bila tengok riwayat Al-Imam Al-Baihaqi rahimallahu taala, laisa alaikum fi ghusli mayatikum idza ghasaltumuhu. Maka tidak wajib ke atas kamu memandikan mayat idza ghasaltumuhu. Tidak wajib atas kamu mandi apabila kamu mandikan mayat. Boleh faham itu? Baik, sesungguhnya mayat itu adalah tahir, ia tidak najis. Fasbukum an taktasilu aydiyakum, maka sudah cukuplah kamu basuh tangan kamu. Itu dia. Al-Hafiz Ibnu Hajar menilai hadis ini hasan. Jadi qarinahnya bahawa bila kamu memandikan mayat, maka naklah kamu mandi, maka itu adalah bukan menunjuk kata wajib. Ya sahihnya pendapat jumhur lah. Sebab ada hadis yang berlawanan dengannya yang menunjukkan atas benda itu sunat, iaitu laisa alaikum fil ghusli mayyitikum idza ghasaltumu. Tidak ada ke atas kamu mandi apabila kamu memandikan mayat. Maka itu hukumnya sunat. Walaupun peringkat awal ada ulama mengatakan wajib. Hafiz Ibnu Hajar mengatakan hadis ini adalah hasan. Baik. Untuk mengabungkan kedua hadis di atas, maka solusinya adalah bahawa perintah dalam hadis Abu Hurairah dipahami sebagai perintah sunat. Sunat bukan wajib. Penggabungan demikian didukung oleh riwayat Abdullah bin Imam Ahmad dari Ibnu Umar. Dia berkata, kunna naqsilul mayyita faminna man yaqtasil wa minna man lam yaqtasil. Kami memandikan mayat, lalu di antara kami ada yang mandi dan di antara kami ada yang tidak mandi. Siapa kata ni? Siapa kata? Iaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar radhiyallahu mengatakan bahawa di kalangan kami bila mandi mayat, ada yang mandi, ada yang tidak mandi. Masuk hukum hadis itu hukumnya sunat. Baik. Al-Hafiz Ibnu Hajar menilai sanad hadis ini adalah hasan. Ia adalah hadis terbaik yang dapat menggabungkan antara maksud dua hadis di atas. Maksudnya apa dia? Dua hadis kata masalah macam menunjukkan wajib, dan dua hadis yang berlawanan dengannya mengatakan tak wajib ini cuba basuh tangan saja. Maka akhirnya untuk jamaknya ialah mandi itu adalah sunat. Sebab Ibn Umar kata di kalangan kami ada yang memandikan bila mana dia mandi dan ada tidak dia mandi. Cantik. Yang kelima, penggabungan tersebut juga diperkuatkan oleh kaedah yang disebut oleh Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Fura', iaitu satu hadis dhaif jika redaksinya menunjukkan kewajipan atau menunjukkan keharaman, maka dia ditempat sebagai perintah sunat ataupun larangan makruh. Sikap ini diambil sebagai tindakan hati-hati umat muslim tidak menjadikan sebagai hukum wajib dan haram. Baik, apa maksud dia? Ini kaedah hadis lah, malah letih sikit lah. Dia kata selagi hadis itu apabila hadis itu hadis yang dhaif, apabila kita nampak macam perintah tu jadi wajib, lebam itu, maka hukumnya jatuh sunat. Tapi kalau kita tengok hadis itu menunjukkan atas haram, sedangkan hadis itu dhaif, maka hukumnya tidak boleh beri hujah, hukumnya haram, hukumnya adalah makruh. Saya ulang semula. Ini kaedah yang dibuat oleh Ibnu Muflih dalam kitab Al-Fura'. Dia buat kaedah, dia kalau hadis itu dhaif sedangkan berupa perintah macam perintah wajib, maka hadis itu tidak boleh hujah. Sebab hadis dhaif tak boleh bagi hujah jadi wajib, maka dia turun martabat, hukumnya adalah sunat. Nanti dulu faham kaedah dulu baru boleh suntuk. Dan kalau sekiranya hadis itu berbentuk larangan, sedangkan dia dhaif,
maka tidak boleh mengatakan hukum itu haram sebab hadis itu dhaif, maka dia jatuh atau hukumnya makruh. Okey, baru kita ambil contoh. Contohnya kaum muslimin dan muslimat kalian yang kita ambil tadi hadis Abu Hurairah ni. Kalau orang sandarkan hadis itu kepada Nabi, itu jadi dhaif lah. Dia faham tu? Sebab itu bukan hadis, itu terhenti pendapat Abu Hurairah. Maka kita nampak tak kedhaifan dia kalau orang sandar pada Nabi, dhaif lah. Kaum muslimin, yang sahihnya adalah mauquf. Maka hukumnya kita nampak wajib. Sebab apabila kamu mandikan mayat, naklah kamu mandi. Perintah wajib kan? Maka kerana itu dhaifun, maka dia jadi sunat. Memang bentuk hukum sunat. Tapi kalau benda bentuk itu adalah larangan, bentuklah larangan. Sedangkan hadis itu dhaifun, dia tidaklah menunjukkan atas hukumnya haram, tetapi ialah hukum dia cuma makruhun. Macam mana ada hadis yang berbentuk larangan ini? Hadis tu cuma dia dhaif tapi berbentuklah larangan. Macam mana agak-agak? Jumpa tak hadis dia? Asyik saya je duk cakap tak boleh juga. Dah belajar dah. Dah, itu kalau mula-mula belajar, dah lama belajar. Mana hadis tu dia bentuklah larangan. Tapi dia hadis tu dhaif pun, maka tu jatuh hukumnya makruh. Maka mawang hadis tu sahih. Hadis tu sahih. Contohnya apa lagi? Dok sahih. Macam apa ni Kak? Apa tu sambutan apa nama? Maulid Nabi ni melarak tu. Itu cerita lain. Itu sahih. Itu sahih. Mana hadis yang berbentuk larangan yang Nabi tak suruh kita buat, tapi hadis tu dhaif pun. Apa ni? Mokok. Mana ada hadis mokok, mana ada? Misalnya ni kaum muslimin dan muslimat kalian. Okey ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang penjualan kucing. Penjualan kucing. Maka ini jadi pertikaian di kalangan ahli ulama tentang kesan hadis itu. Lalu kaum muslimin dan muslimat kalian, maka dia turunkan. Maka ada ulama kata hadis itu ada perbincangan di kalangan ahli ulama yang jadi penjualan kucing itu mereka takwilkan hukum dia makruh, dia tidak haram. Dan ada orang kata hukum dia haram. Maka mereka buat elat, kalau dijualkan kucing tu sudah ramai orang jual kucing siam ni. Kan? Maka ulama ambil hujah, iaitu kalau penjualan kucing itu untuk dikomersialkan dagingnya, itu untuk dimakan, itu adalah haram. Memang tu. Carilah banyak lagi hadis-hadis yang berbentuk dengan dia dhaif kaum muslimin dan muslimat kalian. Betul? Tetapi hukum dia ini kata istilah ulama lah. Memang itu. Tapi banyak lagi jalan-jalan nak, bukan sekadar ini, jalan-jalan nak mengatakan hukum ya sunat, hukum makruh ni banyak jalan. Memang itu. Okey. Seterusnya, sehubungan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membawa mayit maka hendaklah beruduk. As-San'ani mengatakan, aku tidak menemukan satu pun orang yang berpendapat diwajibkannya uduk atau orang yang membawa mayit. Kata uduk dalam hadis ditafsirkan dengan mencuci tangan sahaja. Dengan begitu, mencuci tangan sunnah dilakukan setelah membawa mayit. Ini sesuai dengan kebersihan Islam. Anjuran mencuci tangan ini ditunjukkan oleh hadis Ibnu Abbas, kalian cukup mencuci tangan-tangan kalian. Itu bukan untuk sebagaimanalah kita tadi tadi, kalau mandi pun ada pertikaian di kalangan ahli ulama, apa lagi beruduk pun ada itu bercantum. Itu tidak, masa uduk tu kata Ibnu Abbas iaitu basuh tangan.
Baik. Jika tidak ada hadis ini dan tidak ada orang yang berpendapat wajibnya uduk setelah membawa mayat dan kelemahan yang terdapat dalam hadis asal, maka kita akan menempatkan hadis Ibnu Abbas berdasarkan pandangan syaraknya, iaitu beruduk dalam arti syariat dengan cara membasuh 4 anggota uduk setelah membawa mayat, kerana pada asalnya setiap didasi syarak ditempatkan dalam pengertian syarak. Jadi kaum muslimin dan muslimat kalian, walaupun ada pendapat mengatakan wuduk di sini cuma basuh tangan, tapi istilah kita dalam masalah wuduk ni, bersih wuduk je 4 anggota tu lah. Apa dia? Muka, tangan siku, betul kepala, betul tangan. Itulah maksud wuduknya. Tapi kaum muslimin dan muslimat semua dia katakan hukum itu adalah sunat. Semuanya hukumnya sunat. Itu di antaranya. Baik. Okey. Yang keseterusnya. Okey. Ada perbincangan dalam bab ini? Oh, gitu lain. Ijma' kamu tidak boleh dipertikaikan. Jumhur boleh dipertikaikan. Ya, baik. Dia tu guru ijaan. Kau semua. Dia lemah melewah ni banyak tok guru saya tahu. Kau semua tok guru. Tok guru ini bidang dia. Betul. Jadi saya okey. Jadi dia lain. Ijma' ni kaum muslimin dan muslimat kalian, kalau dia masuk ke ijma', semua orang kata cara umumnya ijma' para sahabat. Ijma' ulama' ni satu ijma' para sahabat lah. Sebab ada kenyataan Imam Ahmad Ibnu Hanbal, barang siapa yang mengatakan di zaman aku ada ijma' ulama', orang itu dal wa mudil. Kata Imam Ahmad, barang siapa mengatakan zaman aku ni ada ijma' ulama', orang itu sesat lagi menyesatkan. Mana boleh mungkin ijma' ulama' boleh berlaku? Bermaksud ialah ulama' yang ada di dunia ni takat sepakat dalam satu hukum. Boleh tak boleh? Orang-orang bertetek ulama' ni kaum muslimat kalanya hebat lah. Jadi dia sepakat dengan satu hukum. Boleh tak boleh? Payah. Payah kamu. Tiada ada ijma'. Sebabnya berlakunya ijma' ulama' ni mengatakan berlaku dia para sahabat je. Hingga zaman Sayyidina Umar, zaman Imam Ahmad, zaman kurun yang terbaik lagi. Zaman tabi'in, terbaik lagi. Imam Ahmad kata kalau barang siapa mengatakan zaman aku ada ijma' ulama', maka itu adalah dia sesat lagi menyesatkan. Berbeza dengan pendapat jumhur ulama'. Lebam tu. Misalnya jumhur ulama' ni ada ulama' lain yang bercanggah, yang menyanggahnya, tetapi kebanyakan ulama' mengatakan dia makan. Itu jumhur, bukan ijma'. Sebab ijma' ni ada bersatu sepakat. Ini ada, tapi kebanyakan, misalnya kita katanya pandangan Imam Abu Hanifah begini, tapi Imam Malik dan Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan begini, maka itu jumhur lah. Jumhur, ini kebanyakan. Tapi belum ingat, belum tentunya jumhur ulama' tu sahih. Walaupun banyak pendapat, tapi belum tentu pendapat jumhur ulama' itu sahih. Tapi pendapat ijma' ulama' adalah sahih. Betul bang itu? Itu dia. Baik. Ada lagi? Tak masuk ada kedua lah ni kaum muslim muslimat kan. Ada soalan lain kah? Dan hadis keseterusnya wallahu a'lam. Cukup itu. Dak lagak dah weh. Dak lagak dah.